Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sanahya langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur dan ini waktunya untuk cerita dan kita tahu menjelang beberapa hari lagi musim perayaan sambutan Christmas dan juga sambutan tahun baru yang pastinya jalan raya dijangka akan mulai sesak dan ini antara peluang untuk warga kota untuk pulang ke kampung atau ke mana saja destinasi-destinasi yang mereka inginkan. Tetapi kita harus ingat bahawa dalam keadaan dan juga situasi pandemik COVID-19, banyak perkara dan juga SOP yang perlu kita jaga bagi mengekang penularan wabak berkenaan. Dan dijangkakan pengguna dan juga orang ramai akan menggunakan lebuh raya Utara Selatan di antara 22 Disember hingga 19 Januari 2021 dan juga apa yang disebut adalah salah satu pelbagai cara dan juga langkah diperkenalkan ataupun disarankan bagi mengurangkan kesesakan jalan raya terutamanya di kawasan-kawasan utama dan pastinya PLAS telah pun meletakkan ataupun memberi cadangan waktu-waktu perjalanan yang khusus kepada pengguna-pengguna jalan raya. Contohnya untuk yang menuju ke destinasi seperti Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Utara Perak dan Johor dinasihatkan oleh PLAS untuk memasuki lebuh raya sebelum pukul 9 pagi. Itu saranannya. Tetapi kita nak dapatkan mungkin laporan lanjut dan juga terkini cerita Fauzi Suhami yang kini berada di Pesada PLAS untuk berkongsikan mungkin dapatan dan juga laporan yang boleh dikongsikan bagaimana gerak kerja di sana dan mungkin apa jangkaan PLAS sepanjang tempoh beberapa hari ini sempena musim perayaan. Fauzi. Baik, terima kasih Ehsan. Di World Trade Center saya kini berada di Pusat Kawalan Trafik PLAS Malaysia Berhad PLAS di Subang bagi meninjau keadaan trafik sempena cuti perayaan Christmas dan Tahun Baru yang akan diraikan seluruh rakyat Malaysia kira-kira beberapa hari lagi. Dan PLAS juga menjangkakan peningkatan trafik sehingga 30% atau kira-kira 1.1 juta kenderaan pada waktu puncak setiap hari berbanding 1.3 juta kenderaan pada hari-hari biasa akan menggunakan lebuh raya Kendalian PLAS sempena cuti perayaan berkenaan. Dan untuk itu pelbagai cadangan ataupun jadual cadangan waktu perjalanan ataupun TTA telah pun disediakan PLAS untuk memastikan perjalanan semua pengguna lebuh raya adalah terkawal dan selamat. Dan untuk langsung ketika ini saya ingin tunjukkan kepada semua penonton cerita Esra Awani untuk menyaksikan sendiri di skrin pusat kawalan ataupun pusat pemantauan trafik PLAS ini di mana keadaan trafik di Jalan Duta iaitu kilometer 28.71 mendapati keadaan mula bertambah sesak. Ekoran peningkatan kemasukan warga kota untuk keluar ke arah utara seperti ke Pulau Pinang, Kedah dan Perlis. Dan untuk itu kita pergi kepada tol ataupun lebuh raya di Juru di kilometer 145 arah selatan. Kita tengok kenderaan ataupun keadaan trafik masih lagi lancar memandangkan hari ini merupakan hari pertama ataupun esok merupakan hari pertama bermulanya cuti untuk sambutan Christmas. Dan kita tengok pula di tol Sungai Besi di mana keadaan trafik masih lagi lancar dan bagaimanapun ia dijangka akan terus bertambah pada lewat malam nanti ataupun kira-kira pada pukul 8 malam nanti. Dan untuk di Kulai pula masih lagi lancar kerana keadaan trafik baru saja mula bergerak keluar daripada ibu negara dan menuju ke arah selatan dan ataupun ke arah utara. Dan kita terus ke lebuh raya ataupun di skrin ini di pusat pemantauan trafik ini di Terowong Menora ataupun lebuh raya PLAS arah utara di kilometer 262.60 menuju ke Terowong Menora. Keadaan trafik masih lagi lancar di kedua-dua arah dan di atas pula di kilometer 260 adalah selepas keluar daripada Terowong Menora, kita tengok keadaan trafik juga masih lagi terkawal. Dan ini pula adalah di Jambatan Pulau Pinang di kedua-dua arah di mana
keadaan masih lagi bertarik arus, namun ia masih lagi terkawal dan peningkatan trafik juga dijangka akan berlaku pada lewat malam nanti. Dan kalau kita tengok di atas sana adalah di Sungai Dua di kilometer 130.6, keadaan trafik di kedua-dua arah masih lagi terkawal dan jangkaan sama juga, iaitu peningkatan trafik bermula pada malam ini kerana warga kota ataupun warga rakyat Malaysia akan mula bercuti pada esok hari. Dan untuk perincian lanjut bersama kita pada petang ini adalah Ketua Komunikasi Korporat PLAS Malaysia Berhad, iaitu Tuan Syed Muhammad Aidil. Terima kasih kerana sudi bersama Ruangan Cerita, dan apa perkongsian atau jangkaan pihak PLAS sendiri terhadap cuti sambutan Tahun Baru dan Krismas akan datang, Tuan? Terima kasih. Ya, kami di PLAS ingin mengucapkan kepada semua pelanggan lebuh raya kita selamat bercuti, selamat menyambut Hari Natal. Tapi kita masih kena berjaga-jaga, right? So bila masuk ke lebuh raya PLAS, kami ada beberapa informasi yang kita nak petikaikan. Ialah yang pertama, yang kempen keselamatan norma baru yang kerajaan sedang melaksanakan. Kita perlu setiap pelanggan lebuh raya yang masuk ke lebuh raya PLAS, jika mereka berhenti di kawasan rawat dan rehat PLAS, memastikan mereka memakai pelitup muka. Dan yang penting juga ialah mengambil suhu, right? Dan juga penjarakan fizikal tu mustahab. Right? Dan dari satu segi untuk pengetahuan ramai, PLAS telah mengadakan satu aplikasi download free, iaitu PLAS App. PLAS App ini boleh membantu pelanggan lebuh raya untuk journey planning atau untuk memastikan perjalanan mereka lebih lancar bila mereka hendak bergerak, dan juga mengetahui berapa harga tol yang mereka kena bayar. Dan yang paling special dalam PLAS App ini ialah fungsi pre-order kami. Fungsi pre-order kami ini untuk pelanggan yang ingin orderkan makanan tetapi tidak mau berhenti dengan lama di kawasan rawat dan rehat. Mereka boleh order makanan mereka dan mereka boleh datang ke kawasan rawat dan rehat itu untuk mengambil makanan mereka tanpa melengah-lengah masa, tanpa ada penjarakan fizikal lah. Baik, Tuan Syed, kalau kita tengok jangkaan PLAS sendiri menjangkakan sebanyak 1.7 juta kenderaan akan memasuki keseluruhan lebuh raya kendalian PLAS, di mana di arah utara dan selatan. So kalau kita tengok sekarang ini situasinya masih lagi lancar, namun ada peningkatan dari segi kemasukan kenderaan di tol-tol utama menuju ke keluar daripada ibu negara seperti di Tol Duta dan Sungai Besi. So jangkaan PLAS sendiri, bilakah pertambahan itu akan bermula dan hari bila waktu puncak untuk pengetahuan dari pengguna atau pelanggan lebuh raya sendiri? Dari masa long holiday yang lepas, right? Long weekends, kita dapati yang kebiasaannya sehari atau 2 hari sebelum bermulanya long weekend tu, dia punya traffic mungkin naik mendadak. So kita agak dalam malam ni dan esok kita akan anggaran dalam 1.7 juta pelanggan lebuh raya akan masuk ke PLAS. Okey, mungkin apa nasihat PLAS sendiri kepada pengguna-pengguna lebuh raya agar mereka merancang perjalanan agar tidak berlaku kesesakan, khususnya di lebuh raya utama di Kuala Lumpur? Mungkin ada waktu perjalanan yang disusun oleh pihak PLAS untuk sarana pengguna. Yes, kita ada cadangan TTA perjalanan di mana kita menyarankan supaya mereka, kalau mereka ke utara atau ke selatan, untuk masuk ke lebuh raya sebelum pukul 9 pagi. Right? Dan yang penting, kalau kita tidak nak lekat di lorong, sila pastikan yang touch and go card tu cukup bakinya. Dan jika yang ke utara, ke hutan kampung dengan Sungai Dua, kita telah ada public pilot untuk RFID. So pastikan RFID card tu di-link kepada e-wallet touch and go dan auto reload
yang tu paling mustahak supaya setiap kali cukup baki. Baik, mungkin ada pesanan terakhir daripada pihak PLAS kepada pengguna selain daripada tambah nilai kad Touch and Go ataupun menggunakan aplikasi ataupun merujuk jadual perjalanan. Mungkin apa pesanan supaya tidak berlaku kesesakan sama ada di kawasan rehat ataupun di lebuh raya? Okey. I think satu pesanan yang mungkin kerap kami lupa ialah untuk memastikan diri kita sihat. Cukup tidur. Bila kita masuk ke kereta, pastikan kita pakai tali pinggan, kita gunakan child safety seat kalau kita bawa anak-anak kecil, dan rehatlah jika rasa mengantuk, sebab sekarang kita tak nak kejadian kerana micro sleep. Right? So cukup rehat yang tu. Baik, terima kasih Tuan Syed, Tuan Muhammad Syed Muhammad Idik kerana sudi bersama ruangan cerita Extra Hour ni pada petang ini, dan sudah pasti ramai pengguna lebuh raya akan mula bergerak kira-kira tengah malam ini kerana cuti akan bermula pada esok untuk meraihkan sambutan Christmas dan cuti tahun baru yang akan bermula dalam 5 hari lagi. Dan untuk itu saya kira ini sahaja perkembangan yang boleh saya kongsi langsung di Pusat Pemantauan Trafik di Pesada PLAS Malaysia Berhad PLAS di Subang, di mana nasihat kepada saya adalah untuk kita terus menjaga SOP untuk pulang ke kampung memandangkan penularan wabak COVID masih lagi berada di negara kita, dan terus rancang perjalanan agar ianya terkawal dan sebarang kesesakan ataupun masalah di sepanjang perjalanan dapat diatasi, dan pandu cermat ingat orang tersayang. Saya kira itu sahaja daripada saya di Pusat Pemantauan Trafik PLAS di Subang. Ehsan, kembali kepada Ehsan. Baik, terima kasih Fauzi, dan juga tadi Fauzi sebenarnya bersama dengan Ketua Komunikasi Korporat Perhubungan Komuniti dan Awam PLAS, iaitu Tuan Syed Muhammad Aidit, Syed Ahmad Aidit, dan pastinya banyak perkembangan yang kita ketahui berkaitan dengan PLAS ini. Dan apapun seperti nasihat yang dinyatakan tadi, kita sentiasa mengamalkan SOP, buat penjarakan sosial, dan juga ketika berada di RNR contohnya, ada antara perkara lain yang dimudahkan, dan juga pelanggan dinasihatkan untuk memastikan baki Touch and Go ataupun e-wallet mencukupi pada setiap masa ataupun menambah nilai kad lebih awal, kira di 13,000 lokasi tambah nilai yang disediakan di seluruh negara. Dan juga apa yang menarik perhatian adalah pengguna lebuh raya juga disaran untuk membuat pra-pesanan makanan dan minuman menerusi aplikasi PLAS ketika berhenti di RNR terpilih. Ini untuk memudahkan, tak perlu kita nak parking, nak letakkan kereta, nak dapatkan makanan dan sebagainya. Jadi kita order siap-siap, kita tempah siap-siap, bila kita sampai kita ambil sahaja makanan berkenaan. Okey, itu cerita berkaitan dengan PLAS. Ketika nanti ada satu lagi perkongsian menarik, saya nak bersama dengan Umar Vati selepas ini. Tapi untuk anda, kita nak berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.